Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Jadi insya-Allah pada hari ini kita meneruskan perkuliahan dan pengajian ulumul hadis ataupun mustalahul hadis untuk siri yang kedua, pertemuan yang kedua. Kita akan melihat satu tajuk, iaitulah taksimul khabar bi'tibari wusulihi ilaina, pembahagian hadis dari sudut macam mana dia sampai kepada kita. Cuma tengok ni, ni tersilap cetak ni. Sepatutnya okey, betul lah. Taksimul khabar min bi'tibari wusulihi ilaina. Ayat ni yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Yang akan datang ialah tentang al-khabarul maqbul dan al-khabarul mardud. Dan kemudian al-khabarul mushtarak bainal maqbul wal mardud. Kita pernah sebut sebelum ini bahawa ulum hadis dari segi taksimul khabar, membahagi-bahagikan hadis ni, dia ada 3 pembahagian. Salah satu taksimat. Yang pertamanya taksimul khabar bi'tibari wusulihi ilaina. Pembahagian hadis dari sudut macam mana dia sampai kepada kita. Maka dia terbahagi kepada 2. Iaitulah al-mutawatir dan al-ahad. Yang kedua taksimul khabar bi'tibari qabulihi wa raddihi. Pembahagian hadis dari sudut adakah ia mahu diterima ataupun ditolak, ataupun dengan kata lainnya bi'tibari hukmihi, mengambil kira hukum ataupun statusnya. Yang ketiga iaitulah yang terakhir nanti kita akan tengok, iaitulah taksimul khabar bi'tibari qailihi ataupun bi'tibari nisbatihi ila qailihi. Pembahagian khabar dari sudut siapakah yang berkata. Maka di sana kita akan tengok al-marfu', yang berkatanya Nabi, al-mauquf, yang berkata sahabat, ataupun al-maqtu', yang berkatanya ialah seorang tabi'in. Dan juga ada pembahagian yang menambah satu lagi sebelum daripada marfu' ialah al-qudsi. Maka dibezakan hadis qudsi dengan hadis an-nabawi. Al-qudsi ialah apabila yang berkatanya Allah Subhanahu wa taala. Itu akan datanglah. Okay, cuba tengok muka surat yang seterusnya. Okay, taksimul khabar bi'tibari wusulihi ilaina. Pembahagian hadis dari segi macam mana dia sampai kepada kita. Pembahagian ini merujuk kepada kuantiti perawi sebenarnya. Kalau pembahagian yang akan datang ini iaitu bi'tibari qabulihi wa raddihi, itu lebih kepada kualiti hadis yang sampai, nak diterima ataupun nak ditolak, sahih ataupun tidak. Tapi ini sebelum kualiti iaitulah kita tengok kuantiti, bilangan. Macam mana dia sampai. Kalau dia sampai dengan bilangan yang terlalu besar sehingga tidak terkira, terpaksa kita menerimanya, maka itu namanya mutawatir. Yang tidak sampai tahap mutawatir, itu namanya ahad. Ahad nanti kita akan tengok ada 3 pembahagian. Pertamanya al-masyhur, yang keduanya al-aziz, dan yang ketiganya ialah al-gharib. Jadi ini yang kita akan belajar dalam pertemuan inilah. Dia kata fa in kana lahu turuqun bila hasri adadin muayyanin fa huwa mutawatir. Kalau dia ada bilangan jalan-jalan bila hasrin, tidak boleh dihimpun dengan bilangan tertentu. Bila hasri adadin muayyanin, tidak ada bilangan tertentu yang mampu untuk menghimpunkannya, maksudnya bilangan yang ramai.
maka itu mutawatir. Mudah kita buat perbandingannya macam hujan. Mutawatir ni orang Arab kata tawataral matar. Kita kata tengok. Ya, dari segi bahasa. Mutawatir seperti turunnya hujan dengan lebat. Itu tidak terhitung. Tak ada orang kerja nak bilang titisan hujan lah. Ya. Sebab terlalu banyak. Ya. Jadi ada hadis yang sifatnya demikian. Sebenarnya sifat ni kalau kita belajar ulum Quran, ini sifat Quran. Quran ialah kalamullahi al-manqulu ilaina bitawatur. Ya, perkataan Tuhan yang dipindahkan kepada kita secara mutawatir. Hadis ada ke yang sifat demikian? Ada jawabnya, walaupun tak banyaklah. Ya. Wa in kana lahu turukun mahsurah, ini yang banyak. Kalau ada jalan tertentu yang boleh dibilang 1, 2, 3, 4, 5, ya. Fahwal ahad, maka itu ahad. Dan inilah yang kebanyakannya. 90% lah boleh kasi ataupun lebih lagi, ya. Kebanyakan hadis ialah ahad. Ahad dari segi bilangan kita akan ada masyhur, aziz dan gharib. Dan daripada ahad lah sebenarnya keluarnya perbincangan rad dan qabul. Al-qabul wa rad. Hadis makbul, hadis mardud. Kita akan tengok nanti makbul ada 2, sahih dan hasan. Mardud ialah sahih dan juga maudhu'. Mardud ialah dhaif dan juga mardud. Semua itu terbitan daripada ahad. Ahad. Tapi sebelum kita bincang tentang al-qabul wa rad, kita akan bincang dari segi bilangan. Maka dia kembali kepada masyhur, aziz dan gharib. Cuba tengok seterusnya. Al-mabhasul awal al-khabar mutawatir. Okey, kita tengok pengenalan dulu, ya. Al-mutawatir lughatan ismu fa'ilin mushtaqin min at-tawaturi ay tatabu'i, ya. Jadi mutawatir dari segi bahasa diambil daripada perkataan tawatur dengan mana tatabu'. Tatabu' maksudnya turut menurut, ya. Tawataral mataru ay tataba'an nuzul. Hujan macam mana dia turun? Tu betul-betul tak terbilang, ya. Istilahan ma rawahu adadun kathir. Yuhilul 'adatu tawatu'ahum 'alal kadhibi, ya. Apa yang diriwayatkan oleh sekumpulan yang ramai yang pada adatnya memustahilkan mereka berhimpun untuk berbohong, ya. Tengok kita ada 3 segmen tu, ya. Ma rawahu adadun kathir, diriwayatkan oleh sekumpulan ramai. Berapa ramai itu? Ialah satu jumlah keramaian yang meyakinkan kita bahawa tengok tuhilul adah, pada adatnya mereka mustahil tawatu'ahum man istima'ahum, ya. Berhimpun mereka alal kazib, berhimpun untuk berbohong, ya. Contoh ialah kita buat contoh mudah. Contohnya hari ini semua orang datang lewat, ya. Tanya kenapa datang lewat? Dia kata ada kemalangan. Tanya seorang lagi, kemalangan. Ada 3 orang, jadi jalan jam, dia kata, kerana kemalangan. 20 orang datang lewat, datang daripada, orang kata, semua tak daripada sudut yang berlainan, keluarga berlainan, tak kenal antara satu sama lain, tiba-tiba semua kata ada kemalangan, contohnya, ya. Jadi saya terpaksa terimalah pasal semua orang kata macam tu. Jadi mustahil mereka berbohong untuk mereka bersepakat untuk berbohong, ya. Wa makna ta'rif ay huwa al-hadis aw al-khabar alladhi yarwihi fi kulli tabaqatin min tabaqati sanadihi ruwatun kathiruna yahkumul aqlu 'adatan bi istihalati an an yakuna ulaika ar-ruwatu qad ittafaqu ala ikhtilaqi hadzal khabari, ya. Hadis yang diriwayatkan pada setiap peringkat, ya, setiap aras perawi kita akan tengok nanti tabaqat, ya. Kita dah bincang malam tentang sanad, ya. Jadi peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat, semuanya kumpulan yang ramai, ya. Ruwatun katsirun, ramai perawi di setiap aras. Yalah, contohnya Bukhari, atas pada Bukhari, atas daripada guru Bukhari, guru pada guru-guru Bukhari sampailah pada Nabi SAW. Itu tabaqat dia panggil, ya. Semuanya diisi oleh kumpulan yang ramai. Jadi adat membuat keputusan, akal membuat keputusan pada adatnya, yahkumul aqlu adatan,
bistihalati, harus ke berlakunya mustahil an yakuna ulaika rawah qad ittafaqu ala ikhtilaki hadzal khabar, bahawa perawi-perawi ini bersepakat untuk mereka cipta berita ini, ya. Ikhtilaf tadilah kazib, ya. Ikhtilaf ni reka cipta ataupun bohong, ya, ala ikhtilaf ataupun ala al-kazib, ya. Istina', ya, mereka cipta, ya. Jadi batu hadis bohong, dipanggil al-makzub boleh, al-mukhtalaq boleh, al-masnu' boleh, ya. Maksud sini bohong, bersepakat untuk berbohong, ya. Mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Sama ada mereka tidak mengenali antara satu sama lain, yang keduanya tidak ada kepentingan untuk berbohong lah, ya. Dia mutawatir ni logik, yang kita logik akal, ya. Contohnya, matahari keluar dari sebelah timur, ya. Matahari keluar dari sebelah timur. Itu semua orang kata macam itulah. Siapa yang beritahu? Siapa yang buat berita? Ramai sangat buat berita, ya. Semua orang beritahu macam ni. Orang buta pun kena terima. Sebab semua orang celek kata macam tu. Itu orang panggil mutawatir. Kemudian tak ada sebab untuk berbohong. Tak ada kepentingan untuk berbohong, ya. Dan tak ada mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Mereka membantu untuk mencipta pembohongan. Itu tidak berlaku, ya. Jadi itu kita tahulah mutawatir ini sifat Quran, ya. Quran mutawatir lafzi maknawi, dua-dua sekali, lafzan wa maknan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mutawatir. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mutawatir. Bukan saja dari segi makna, bahkan dari segi lafaz. Itu Quran kita semua sekalilah 30 juzuk, ya. Hadis ada yang bersifat demikianlah, hadis mutawatir, walaupun tidak banyak sebenarnya, ya. Sebab hadis diriwayatkan dengan cara yang sedikit berbeza daripada Quran lah, ya. Dua. Seterusnya. Surat seterusnya. Syurutuhu. Okey, kita ada 4 syarat. An yarwiyahu adadun katsir. Bilangan tu mesti ramai. Cuma ulama kita khilaf tentang berapa ramai itu. Ada kata 10. Tapi sebenarnya dia tidak ada bilangan tertentu. Tapi cukuplah satu kuantiti bilangan yang memustahilkan kita pada adat untuk mereka, kita kata mereka bersepakat untuk berbohong ataupun berkepentingan untuk berbohong, ya. Kemudian kasrah antu jadu hadhil kasrah fi jami'i tabaqatis sanad. Bilangan ramai ini mestilah pada semua aras. Jangan satu bahagian penuh, satu bahagian tak penuh, ya. Mesti semuanya ramai. Kalau ada je satu aras satu contohnya, dia terus tak jadi mutawatir. Dia jadi ahad, bahkan gharib lagi. Walaupun kumpulan lain ramai, ya. Nanti kita akan tengok. Contohnya hadis Umar Ibn Khattab. Hadis innamal a'malu binniyat. Daripada Bukhari sampai ke atas tu boleh kata mutawatir. Tetapi bila sampai sahabat seorang je, Umar. Tidak ada yang kedua. Jadi hadis tu zahirnya macam mutawatir. Tapi oleh kerana satu tabaqah gharib, hadis itu terus dihukum gharib, dia panggil, ya. Terus dihukum gharib, tak jadi mutawatir, ya. Ini jumhurlah, berbeza sikit daripada pandangan dalam mazhab Hanafi dan usul fiqh mereka yang berkait juga dengan usul hadis, ya. Tapi kebanyakan ulama'nya demikianlah, mesti semua tabaqat, termasuklah tabaqat sahabat, ya. Mazhab Hanafi membezakan tabaqat sahabat dan tabaqat selepasnya. Kita kata itu isu orang kata sampingan, ya. Antuhil al-'adatu tawatu'ahum 'alal kadzib. Mustahil pada adat mereka bersepakat untuk berbohong, ya. Ayakuna mustanada khabarihim al-hissa. Kemudian sandaran berita itu his, panca indera, maknanya dilihat, mendengar, merasa, mencium. His, panca indera. Jangan kepercayaan. Lawan kepada his ni contoh ialah wujdan, contohnya perasaan ataupun keyakinan ataupun akidah, i'tikad. Itu tak ada kira. Macam kalau awak pergi ke India, turun-temurun mereka daripada generasi sekarang sampai generasi dulu-dulu, dia kata Tuhan tu lembu. Lembu tu Tuhan, ya. Lembu tu Tuhan contohnya. Itu bukan his, itu bukannya panca indera, itu bukan dia dengar, itu bukan dia lihat. Itu ialah keyakinan. Jadi walaupun mereka ramai bersepakat bahawa lembu tu Tuhan, itu orang tak panggil mutawatir. Itu bukan mahsusiat, bukan benda yang dikesan oleh panca indera. Itu orang panggil mu'taqadat, ya. Perkara yang diiktikad.
wujdaniyat, ya, perasaan orang panggil, ya. Itu tidak boleh dinamakan sebagai mutawatir lah, ya. Mutawatir berkaitan dengan berita, pemberitaan, ya, bukannya keyakinan, kepercayaan, ya. Okey, lagi hukmuhu, ya. Al-mutawatiru yufidul ilma ad-daruriyah. Mutawatir memberi ilmu daruri. Daruri ni maksudnya pasti, yakin dan tidak ada ruang untuk menolak. Macam tadilah, matahari keluar daripada sebelah timur. Itu kalau awak tak percaya, awak hidup seorang-seorang lah. Orang tak layan dah awak, ya. Orang waras, orang baik berakal, semua boleh terima, tenang-tenang je. Contohnya, adanya Mekah. Walaupun awak tak pernah sampai Mekah. Itu semua orang tahu, Mekah ni ada. Bahkan adanya Washington, adanya New York. Itu, walaupun awak tak pernah sampai, awak jangan belagak. Kata, kalau tak sampai, saya tak mengaku ada. Prinsip saya macam tu. Awak prinsiplah seorang-seorang awak, tak ada orang layan, ya. Ad-daruri. Mesti kita kena terima. Al-yaqiniyah allazi yattaru al-insan ila at-tasdiq bihi tasdiqan jaziman kama yushahidul amra bi nafsihi. Jadi ini memberi ilmu yaqini. Yaqini lawan dia zanni nanti. Ya, hadis makbul semua tu sifat dia zanni. Zanni pun diterima sebenarnya, ya. Tapi ini terlampau diterima, ya. Tidak ada ruang untuk menolak. Yang terpaksa seseorang membenarkan secara pasti seperti dia melihat. Kata al-khabaru kal mu'ayanah. Walaupun berita macam kita dah tengok sendiri. Walaupun belum sampai ke Mekah, tapi kewujudan Mekah tu memang ada. Manila contohnya, awak tak nak sampai Manila. Tapi macam awak dah sampai. Sebabnya benda tu diberitakan seperti awak dah melihat. Ya? Okey. Jadi kisahnya mutawatir semuanya makbul. Bahkan mutawatir ni lebih tinggi daripada makbul. Makbul bawah dia. Makbul nanti kita nak cari istilah. Makbul dan mardud di bawah ahad. Bukan di bawah mutawatir. Mutawatir ni tidak perlu disemak orang panggil. Jawazal qantarah orang Arab panggil. Dia telah melepasi jambatan. Tak perlu disemak lagi. Ya. Aksamu, kita ada dua. Ya. Mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi ni asalnya Quran. Quran semuanya mutawatir lafzi. Hadis-hadis tak banyak. Hadis kalau nak buat contoh itulah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong kepadaku secara sengaja, maka persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Hadis ni mutawatir kerana para sahabat menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk mereka tidak membaca hadis. Ya, sahabat yang takut untuk baca hadis, dia akan baca hadis ni. Jadi dia diriwayatkan oleh sekumpulan ramai, lebih daripada 70. Ya, tengok bawah. Tengok bawah. Surat 21. Ya. Rawahu bid'atun wa sab'una sahabiyah. 70 orang sahabat lebih. Ya. Mutawatir makna, ini yang banyaknya. Kalau mutawatir sebenarnya, lafzi ini hampir tiada. Pada ada itulah contoh. Ataupun satu lagi ulama kita buat contoh. Nadarallahu mra'an. Dan ada beberapa hadis lagi, tak banyak. Ya. Tapi mutawatir maknawi lah yang menyebabkan kita bincang mutawatir. Mutawatir maknawi, dia bukan mutawatir lafzi. Mutawatir maknawi ialah hadis yang pelbagai, lafaz yang pelbagai, peristiwa yang pelbagai, tahun pun berbeza, situasi yang sangat berbeza, tetapi berhimpun pada satu makna, pada satu semangat. Dia buat contoh tu ahaditsu raf'ul yadaini fi du'a. Hadis angkat tangan. Angkat tangan ni raf'ul yadaini maknan. Satu makna. Satu tajuk, tema. Ya. Mana hadis? Hadis macam-macam. Nabi angkat tangan berdoa ketika perang. Nabi angkat tangan berdoa ketika kunut. Nabi berdoa tak angkat tangan di hadapan Kaabah. Nabi berdoa angkat tangan di padang pasir. Ya, Nabi berdoa angkat tangan dan hadis-hadis qauli lagi. Ya. Seperti hadis innallaha hayyun karimun istahya idza rafa'a abdun yadaihi an yaruddahuma sifrain. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, Tuhan itu pemalu, dermawan. Dia malu kalau seorang hamba angkat tangan, tiba-tiba Tuhan tak beri. Ya. Dia jatuhkan dalam keadaan dia tak dapat apa-apa. Dia hadis qauli, hadis fi'li bersepakat pada satu makna. Lafaz berbeza, peristiwa berbeza, tetapi ada satu makna yang mushtarak. Makna yang bersekutu pada semua itu, iaitulah raf'ul yadain. Maka raf'ul yadain adalah mutawatir. Mutawatir maknawi.
Hari ini, semua ibadat-ibadat kita yang syair ini, sifatnya mutawatir. Maknawi apa? Macam sembahyang subuh 2 rakaat. Itu jangan cuba nafikan. Hadis yang banyak, peristiwa yang banyak, peristiwa kemudian dipindahkan kita secara kelakuan dan perbuatan. Hadis sembahyang subuh ialah 2 rakaat. Sembahyang zuhur ialah 4 rakaat. Sembahyang asar ialah 4 rakaat. Itu mutawatir orang panggil, ya. Mutawatir maknawi, ya. Perempuan kena pakai tudung, tutup rambut. Ada orang petikai. Itu sebenarnya dah mutawatir. Mutawatir maknawi dia. Dia bawa dari kecil-kecil zon ni, kemudian dia huraikan, kemudian dia petikai. Perempuan wajib pakai tudung kedok, ya. Tak betul. Itu mutawatir. Mutawatir maknawi, ya. Generasi demi generasi demikianlah perempuan. Kemudian, okay, yang bawah lagi, wujud keberadaannya, ya. Adakah hadis mutawatir? Secara ringkasnya saya beritahu tadi lah, sebab dia ada persoalan ini kerana Ibn Salah dikatakan menafikan ada hadis mutawatir, ya. Dan kitab-kitab lama hadis sebenarnya tak bincang mutawatir. Kitab-kitab awal mutaqaddimin tak bincang mutawatir. Kerana mutawatir ni dah kira di luar hadis, ya. Itu akidah, perbincangan akidah nampak mutawatir ni, ya. Orang kemudian yang kumpul hadis-hadis mutawatir. Seperti Rauzi secara khusus ni, ya. Dan maknawi secara khusus, ya. Jadi dengan sebab ada maknawi ni lah adanya perbincang. Kalau ada harap pada lafzi macam Quran tak banyak. Jadi untuk maknawi betul banyak. Hadisul haud contohnya. Nabi ada kolam. Ana fartukum alal haud. Aku menunggu kamu di kolam Kausar. Dan seumpamanya wujudan haud ini akidah ahli sunnah wal jamaah tawatir. Al-mashu alal khufain, ya. Sapu khuf menggantikan basuh kalau air berwuduk. Itu pun mutawatir, ya. Peristiwa berbeza tapi ada satu sudut persamaan, iaitu semua cerita bahawa ada hukum satu di atas khauf, tak perlu basuh, buka, ya, tak perlu khalmul khauf, khuf, khuf, ya, bermasuk alal khuf. Raf'ul yadaini fi shalah tadi bincang hadis nadarallahu Quran dan lainnya, ya. Asyharul musannafat taqabah. Nombor satu, tulisan yang menghimpunkan hadis mutawatir. Yang pertama, yang bawah. Pertama, Al-Azharul Mutanathirah fil Akhbaril Mutawatirah. Ini menghimpunkan hadis-hadis mutawatir, lafzi dan maknawi, ya. Karangan As-Suyuti. Kemudian Qatful Azhar, Suyuti juga, ya. Al-Azharul Mutanathirah, bunga-bunga bertaburan. Qatful Azhar, ya, petik ataupun cantumkan bunga tu bagi cantik sikit. Kemudian ni ulama moden ni, kita ni ulama Maghribi, ya. Muhammad Ibn Ja'far, dia kata Nazmul Mutanasir, sun yang bertaburan tadi. Ya, semua itu saya kata perbincangan orang kemudian. Suyuti ulama kurun ke-10 Hijrah dah. Meninggal tahun 911 Hijrah. Okey lagi? Kita tengok tajuk lain, iaitulah Ahad. Ya. Khabar Ahad. Khabarul Ahad. Ya. Jadi lain daripada mutawatir ialah Ahad. Ahad jam'u ahadin bimakna al-wahid. Jadi al-ahadu al-wahidu satu makna, ya. Ma lam yajma' syurutal mutawatir. Itu istilah, dari segi istilah yang tak cukup syarat mutawatir. Tadi syarat mutawatir ada 4. Terutama 3 yang pertama itulah, ya. An yarwiyahu adadun katsirun fi kulli tabaqatin min tabaqati sanadi bihaitsu tuhilu adatan tawatuhum alal kadhib, ya. Kalau tak cukup 3 ataupun 4 syarat tu, maka dia adalah ahad. Dan banyaklah yang tak cukup syarat ni sebenarnya. Jangan sangat yang melengkapi syarat mutawatir, terutamanya mutawatir lafzi, ya. Yang banyaknya ialah hadis ahad. Hukumnya yufidul ilman nazari,
memberi ilmu nazar. Yang tadi daruri. Ini nazari. Nazari maksudnya kita kena tengok dulu, semok. Kita kena termenung dulu, kita kena tangguh dulu, kita kena buat kajian dulu. Al-mutawaqqifi ala al-ilm, al-mutawaqqifi ala al-nazari wal islah. Berhenti setakat nazar. Kita perhati dan cari dalil dahulu. Maksud kena semok. Ada yang terima, ada yang tak diterima. Adakah dia cukup syarat-syarat penerimaan ataupun tidak. Lagi. Aqsamu khabar al-ahad binisbati ila turuqihi ila sati aqsam. Kita ada masyhur. Ini banyak tapi jangan sampai mutawatir. Itu dah lah daripada ahad kepada mutawatir. Masyhur bilangan banyak tapi belum sampai tahap mutawatir. Aziz, hadis mudah. 2. Kalau 2, tak lebih daripada 2, tak kurang daripada 2, itu aziz. Aziz maknanya payah ataupun teguh. Payah sebab tak banyak contoh. Tak banyak contoh. Biasanya asal daripada gharib. Tiba-tiba bertemu jalan kedua. Maka aziz. Sama ada payah ataupun teguh. Sebab asalnya gharib. Tak kuat. Naik aziz kuat. Kuat ni pun dari segi bilangan sahaja. Awak kena tahu nanti kita akan tengok masyhur, aziz, gharib ni terdedah kepada sahih dan hasan. Kadang-kadang gharib tapi sahih. Aziz. Sahih. Masyhur. Tapi kadang-kadang dhaif pula. Jadi masyhur boleh jadi sahih hasan. Dhaif, aziz boleh jadi sahih hasan, dhaif, gharib pun begitu. Di pembahagian kita ni pembahagian dari segi usul ataupun adat. Okey, tengok. Lagi bawah. Masyhur. Masyhur apa dia? Masyhur daripada perkataan syahartul amra ay a'lantu. Jadi masyhur mu'lan, muzhar. Yang dizahirkan, yang diiklankan, Masyhur summiya bidzalika li zuhuri, kerana nampak. Yalah, nampak kerana bilangan yang ramai. Ma rawahu salasatun fa aksar ma lam yablugh haddat tawaturi. Jadi diriwayatkan oleh 3 ke atas pada setiap tabaqah, tapi jangan sampai tahap mutawatir. Pada sampai mutawatirlah keluar daripada ahad. Jadi masyhur ni yang belum mutawatir dari hadis. Contohnya innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u. Ini hadis asyratus sa'ah, tanda kiamat ataupun hadis fitan, Allah akan angkat ilmu dengan kematian ulama. Lagi bawah. Kita tak nak bincang hadis ini dari sahih dhaif. Kita akan bincang dia dari segi masyhur. Hadis ini diberi riwayat. Mustafid saya tak nak baca. Mustafid dengan makna masyhur. Cuma ada istilah dia tak guna kata masyhur, dia guna mustafid. Yang ketiga. Terus musyar lain. Masyhur istilah. Okey, tengok sini. Ini perbincangan tak masuk dalam ahad ni sebenarnya, Ini cerita lain. Ini cerita ada satu penulisan, fenomena penulisan menghimpunkan hadis-hadis masyhur. Tapi masyhur di situ bukan masyhur dalam perbincangan ahad ini. Ini masyhur di bimba-bimba. Masyhur di bibir-bibir selalu disebut. Masyhur oleh penceramah-penceramah. Ataupun masyhur dalam kumpulan tertentu. Dalam pengajian nahwu, dalam pengajian fiqh, dalam pengajian sirah. Hadis itu masyhur. Maka ulama kita ada himpun tentang hadis-hadis masyhur ni, hadis di viral ni. Tapi ini orang panggil masyhurul istilahi. Tapi ini ada buku. Ini ada buku. Satu, masyhur bainal ahli hadis khasah. Ahli hadis masyhur hadis ni. Kalau orang kita masyhur. Tengok kat bawah tu apa contoh. Ini contoh hadis kunut. Ada perbincangan di kalangan ahli hadis. Perlu kunut ke, tak perlu kunut ke. Kunut nazilah ke, kunut subuh ke. Dia ada hadis inna Rasulullah SAW qanata syahran ba'da ruku' yad'u ala ra'lin wa zakwan. Nabi kunut sebulan lepas rokok, mana subuh lepas rokok. Dia berdoa laknat pada 2 kabilah, Ra'al dan Zakwan, yang membunuh para sahabat penghafal Quran. Ini berlaku di hujung ayat Nabi. Nabi lakukan sampai ke mati, sampai wafat Nabi SAW. Jadi ada perbincangan fiqh lah. Adakah dia kunut nazilah, adakah dia kunut subuh. Mazhab-mazhab berbeza. Jadi masyhur di kalangan ahli hadis, terutamanya ahli hadis yang bincang pasal hadis ahkam. Kemudian masyhur, ini bukan istilah 3 ke atas macam kita beritahu tadi, tidak.
Masyhur di kalangan hadis dan ulama dan awam. Contohnya al-muslimu min man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini masyhur. Lalu disebut. Orang awam pun sebut. Ya. Orang Islam ialah selamatlah orang Islam lain daripada kejahatan lidah dan tangan. Masyhurun bainal fuqaha. Abghadul halal ila Allah talaq. Contoh. Hadis pun tak betul ni. Lafaz dia pun tak ada dalam kitab-kitab hadis. Ya. Ada dengan maknanya. Tapi dia kata dalam kitab fiqh masyhur. Kita tak bincang dari sudut sahih, tak sahih, lafaz betul, lafaz tak betul. Tapi kita bincang masyhur. Masyhur di sini ialah mustahir bainal al-sinah. Sebab tu ulama kita nak mudahkan perbincangan ini, dia tak namakan masyhur. Nama mustahir. Makna dia sama. Makna dia sama. Cuma istilah. Okey lagi? Halal yang paling dibenci itu adalah cerai. Masyhur bainal usuli. Ulama usul fiqh selalu baca hadis. Ini hadis tentang taklif. Kallah. Siapa kamu kallah? Rufi'a an ummati al-khata'. Tersilap. Dia orang tak sengaja, itu tidak mukallaf. Orang nisyan, orang lupa, orang gila, itu tak mukallaf. Orang mastukri, dia paksa, ya, itu tidak mukallaf. Ya. Jadi masyhur lah di kalangan usul fiqh mengaji. Ya, tapi dia bukan masyhur dalam istilah kita 3 ke atas tu. Ya. Bilangan bukan. Nahu contohnya. Hadis ni lagi lah, hadis maudhu' ni. Ya. Hadis yang tidak ada asal, tak jumpa. Siapakah perawinya dan tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Tapi orang ngaji nahu tentang ni'mah dan bitsa ni selalu sebut contoh. Ni'mal abdu suhaib. Baik-baik hamba ialah suhaib. Lagi? Bawah lagi. Kita akan tengok contoh hukum masyhur. Hukum masyhur, hukum aziz, hukum gharib sama. La yusafu biqaunihi sahihan aw ghairu sahih. Belum boleh disifatkan sahih tak sahih. Dia hanya bilangan semata-mata, ya. Kadang-kadang sahih, kadang-kadang hasan, kadang-kadang dhaif, kadang-kadang maudhu' lagi, ya. Tak semestinya. Asyhar musannafat. Okey, buku. Buku kita ialah buku yang tidak merujuk kepada perbincangan. Iaitulah masyhur di atas lidah. Masyhur di atas lidah yang orang panggil masyhur ghairul istilahi tadi. Ataupun lebih dikenali sebagai mustahir. Ya. Maqasidul Hasanah. Sakhawi. Ya. Dalam kitab ni bagus baca. Ya. Tiga-tiga kitab ni bagus dibaca. Ini perbincangan mutaakhirin untuk apabila lemahnya ataupun tak ramai yang boleh memberi penilaian yang baik pada hadis, lalu ulama-ulama hadis himpun hadis-hadis yang masyhur diperbacakan di mimbar dan sebagainya tu diletak dan diberi penilaian yang baik, ya. Masa Qawi ini nampak kehebatan dia. Yang kedua tu lebih hebat, Al-Ajluni. Ini kitab yang lebih tebal dan ini muktamad ataupun kitab rujukan utama dalam bab hadis-hadis viral, ya. Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas bimashtuhira min al-hadis ala al-silatin nas. Ini 2 jilid tebal, ya. Tamyizut Tariq ni kecil je. Ini ulama Yaman, ya. Ibn Taibah Asy-Syaibani, ya. Okey lagi bah. Kita akan tengok hadis Al-Aziz, ya. Okey. Kalau gharib 3 ke atas belum sampai mutawatir, aziz apa dia? Istilahan. Alla yaqilla ruwatuhu anis naini. Jangan kurang daripada 2. Maksudnya 2. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau lebih jadi masyhur, kalau kurang jadi gharib. Yang bawah. Syarhut Ta'rif ni saya tak nak baca lah. Contoh. Okay, contoh. Contoh ni bukan kita nak tengok ni. Tengok contoh. Hadis. Contoh bawah. Para syekh. Hadis ni memang sahih. Bukhari Muslim. Cuma la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tak beriman seorang kamu sehingga aku dan Nabi SAW lebih dikasihi daripada bapa, daripada anak, daripada semua manusia. Hadis ni daripada Anas 2 orang. Qatadah dan Abdul Aziz. Daripada Qatadah pula ialah Syu'bah dan Sa'id. Daripada Abdul Aziz pula ialah Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Di hadis ni tengok tu bercabang 2. Ya. Asyharul Musannafat jangan tak ada. Tidak ada buku khusus tentang Aziz. Yang bawah. Tak ada, ya. Okey lagi. Al-Gharib. Okay, kita tamatkan perbincangan kita dalam pertemuan ini dengan Al-Gharib. Al-Gharib ma yang faridu bi riwayati rawin wahid. Seorang perawi saja. Segi makna ialah munfarid, keseorangan, ya.
ataupun al-ba'idu an aqaribi, asing, jauh daripada keluarga, itu terasing lah. Jadi dagang betul ya. Ma yang faridu bi riwayatihi rawin wahid. Seorang perawi saja. Tak jumpa jalan kedua. Kalau jumpa jalan kedua, orang panggil aziz. Kalau jumpa lagi, yang ketiga jadi masyhur ya. Ini satu. Tak jumpa jalan kedua ya. Yang bawah syarah saya tak nak taruh syarah. Tasmiyah. Nama kedua dia ialah al-fardu. Kadang-kadang nama dia hadisun aziz ataupun hadisun fardun. Lagi? Apa lagi? Aksam. Okey, kita ada gharib mutlak. Ini pun saya tak nak baca. Ya? Tak nak baca. Gharib mutlak ialah gharib selama-lamanya. Buatlah macam mana pun dia tetap gharib. Macam hadis innamal a'malu binniyat. Kerana mereka sahabat dah seorang. Tak jumpa-jumpa jalan kedua. Umar sahaja. Maka hadis ni, buatlah macam mana pun dia akan tetap gharib. Okay? Yang kedua, dia panggil al-gharib an-nisbi kan. Dakwah. Gharib nisbi. Dia tidak gharib sebenarnya. Tapi nisbah kepada tertentu, dia gharib. Yang bawah. Dia nak tengok tajuk je. Ya? Tak nak baca ni. Bawah lagi. Okey. Tengok. Bawah lagi. Tafarada siqatun bi riwayatil hadis. Tak apa ni, saya nak tinggal lah. Ya. Ini terlalu takhasus sangat. Bawah lagi. Bawah lagi. Kita mesti rumah. Gharib ada dua. Gharib sanad, gharib matan. Ataupun gharib sanad dan matan. Lagi bawah. Okey lah. Ya. Lagi. Min mazanil gharib. Okey. Gharib nak cari kat mana? Kita ada Musnad al-Bazzar. Ini Al-Bahru Zakhar. Lautan yang sangat luas. Kitab besar ni. Ya. Dalam ni banyak contoh hadis gharib. Tapi dia bukan dikarang tu gharib. Tapi banyak ada gharib. Al-Mu'jam al-Awsat. Karangan Tabarani. Tabarani ada 3. Al-Mu'jam al-Kabir. Al-Mu'jam al-Awsat. Al-Mu'jam al-Saghir. Ya. Al-Mu'jam al-Awsat ni. Apa nama? Bolehlah dijadikan sebagai kemungkinan besar. Ada yang dikarang khusus tentang gharib. Contohnya Daruqutni dikarang Gharaib Malik. Mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik saja. Biasanya Imam Malik daripada Imam Zuhri. Ini yang kata istimewa Malik. Walaupun Zuhri ramai guru, ramai murid. Tapi dia jadikan Malik khususkannya dengan hadis-hadis tertentu. Hadis Malik daripada Zuhri yang tidak disertai oleh rakan-rakan dipanggil Gharaib Malik. Imam Daruqutni juga kerana afrad. Imam Daruqutni ini kebetulannya dia ulama ilal. Jadi gharib ni biasanya terlibat dengan ilal. Hadis sahih tapi gharib. Itu ada kemungkinan ilal. Penyakit dalaman nanti kita akan tengok ya. Imam Daruqutni ialah tabibul hadis fi ilalihi. Ini memang doktor hadis dalam ilmu-ilmu yang berpenyakit dalaman ya. Kemudian as-sunan allati tafarrada bi kulli sunnatin minha al-baldah. Hadis yang ini gharib nisbi. Dia tidak gharib sebenarnya ya, tapi daripada kampung tertentu, semua perawi itu daripada satu kampung. Jadi macam gharib, nisbah gharib, gharib kerana bandar itu saja yang memiliki hadis ni, walaupun ramai orang lah. Ini gharib nisbi, dia tidak gharib sebenarnya. Tapi kerana bandar tertentu saja yang meriwayatkan hadis ini, tidak diriwayatkan oleh perkampungan lain. Ini berkait dengan intisyarus sahabati fil amsar. Sahabat bertebaran di bandar-bandar. Kadang-kadang sahabat duduk mana tak baca hadis. Bila duduk bandar-bandar terpencil, dia baca hadis. Dan hadis tu kampung-kampung tu. Mana dah tak ada hadis tu, kampung tu ada. Ini ditulis oleh Abu Dawud As-Sajastani. Ya. Ini pemilik sunan. Sunan Abu Dawud tu, Abu Dawud lah. Ya. Okeylah, jadi saya rasa sekadar itulah sesi perbentangan kita, lebih kurang 50 minit. Ya. Jadi, insyaAllah lepas ni kita akan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.